Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita panjatkan rasa kesyukuran, terima kasih penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas keizinan, kesempatan, kesihatan yang Allah Taala berikan kepada kita, dapat sama-sama kita duduk seketika pada malam ini. Mungkin ada yang baru selesai mendirikan solat Isyak, mungkin ada yang sedang apa juga perbuatan-perbuatan yang sedang dilakukan, mungkin sedang bersama dengan keluarga, berehat dan sebagainya. Yang pertamanya, mari sama-sama kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah Taala masih memilih kita untuk berada pada Sayyidul Ayyam. Allah Taala masih memilih kita untuk berada di hari-hari terbaik dalam mingguan. Allah Taala masih memilih kita untuk kita menggandakan amal ibadah, masih lagi memanjangkan umur kita, diberikan kefahaman, diberikan kesempatan yang baik. Yang akhirnya alhamdulillah kita nak manfaatkan masa yang kita ada ni dalam hari Jumaat yang penuh dengan kebahagiaan, di hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan, untuk kita tambahkan lagi amal soleh. Hari ini hari Jumaat, sama-sama kita banyakkan berselawat kepada junjungan Nabi SAW, sama-sama kita menggandakan amal-amal soleh dan cuba berusaha sedaya mungkin. Sebab kita tak tahu adakah Jumaat ini sama ada Jumaat yang terakhir bagi kita ataupun sebaliknya. Sebab itu kita nak syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah Taala berikan, nikmat ini, dapat sama-sama kita manfaatkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan terkejut. Ya memang ada mungkin yang termenung memikirkan, bukan slot motivasi ni setiap Jumaat malam ke? Memang hari ini ada pertukaran sedikit. Kita anjakkan awal sikit, hari ini Khamis malam, hari ini hari Jumaat, untuk mudah-mudahan besok ada sedikit masalah teknikal yang tak dapat dielakkan. Yang pentingnya dapat sama-sama kita berkongsi input-input daripada kitab Jadid Hayatak kita ni. Daripada kitab Syekh Muhammad Ghazali, berkisah tentang perbaharuilah hidupmu, untuk sama-sama kita mengambil manfaat. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah masuk bab yang seterusnya, ketetapan dan ketentuan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tajuk yang menarik kepada kita meyakini bahawa setiap penyusunan kehidupan ini tidak terlepas daripada Allah yang Maha Alim, Allah yang Maha Mengetahui, Allah yang Maha Merancang, Allah yang Maha melihat keadaan diri kita. Dan pastinya setiap kehidupan kita ini, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, tidak ada kebetulannya dalam hidup. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak akan ada kebetulan dalam kehidupan kita. Jadi malam ni insya-Allah kita nak melihat, kalau kita memahami ketetapan dan ketentuan ini, menyebabkan hati kita akan tenang. Memahami adanya ketetapan dan ketentuan Tuhan ini, maka tidaklah kita ni seolah-olah selalu bertelagah dengan alam. Istilah bertelagah dengan alam. Sebab ada istilah yang menyebut tentang bila kita berdamai dengan alam, mudah untuk kita mendapatkan ketenangan. Saya ulang sekali lagi, tuan-tuan. Bila kita berdamai dengan alam, mudah untuk kita mendapatkan ketenangan. Tetapi kalau manusia hidupnya kerunsingan, penuh telagahan dengan alam, maka hidupnya sukar nak mendapatkan kesyukuran. Hidupnya akan diselaputi, saya guna istilah diselaputi, diselumbungi dengan pelbagai masalah-masalah dalam kehidupan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, tuan-tuan, jom kita tengok apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ghazali kepada kita. Keyakinan seorang mukmin bahawa alam semesta ini tidak pernah lepas daripada pengawasan dan peraturan Allah akan melahirkan ketenangan luar biasa dalam hatinya. Ada dua perkataan yang boleh kita ambil sebagai azimat malam ini. Yang pertamanya keyakinan, yang keduanya pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita manusia yang beriman, pastinya kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala memantau kita. Dan peredaran masa, peredaran alam, peredaran bumi, peredaran makhluk-makhluk di atas muka bumi ini tidak terlepas daripada pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Meyakini hakikat itulah yang menyebabkan manusia akan tenang. Ini yang disebutkan awal-awal ni. Sama ada kita yakin ataupun tidak. Cuaca kita, hujan atau panas, mungkin sekarang ni dalam keadaan bahang, panas dan sebagainya.
miskin atau kaya, susah atau senang, bertambah atau berkurang. Akhirnya kalau kita meyakini sebagaimana yang disebut ni, bahawa setiap semuanya tidak terlepas daripada pengawasan Allah, maka hati akan tenang. Maka yakinlah dalam diri kita ni, setiap keadaan di atas muka bumi ini, cuacanya, keadaan pekerjaan kita, kehidupan kita, turun naik hidup kita, besar kecil hidup kita, seandainya kita meyakini bahawa kita tidak terlepas daripada pengawasan Allah, maka hidup kita akan tenang. Kita susah, ya Allah tahu kita susah. Kita senang, ya Allah Maha mengetahui kesenangan kita. Kita susah, kita sempit, kita lapang, kita kaya, kita miskin, kita panas, kita sejuk, apa juga perasaan kita, bila kita meyakini bahawa semuanya diperhatikan di bawah pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hidup kita akan tenang, memikirkan bahawa kita cuba buat terbaik. Seandainya masih lagi tidak mampu ataupun tidak mencapai kemampuan kita, maka kita akan berusaha sedaya mungkin, sebab kita tahu Allah lah yang Maha memberikan ganjaran kepada kita. Walaupun perbuatan kita tidak dilihat oleh makhluk, walaupun perbuatan kita tidak dilihat oleh manusia lain, tetapi kita masih lagi buat baik. Sebab apa? Dunia ini tempat kita berpencak dan sedang diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada sedikit pun kegagalan. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia meyakini sepenuhnya bahawa semua peristiwa dan kejadian yang telah, sedang dan akan, yang Syekh Muhammad Ghazi sebut, telah, sedang dan akan, semuanya terjadi merujuk kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung, yang telah berlaku juga di bawah pengawasan Allah, yang sedang berlaku malam ni. Mungkin tuan-tuan tengok handphone ni, tengah scroll nampak kubak, maka klik kubak. Semuanya di bawah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya di bawah pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Terdetik di hati kita malam ni untuk kita nak baca kahfi, untuk kita infak, sedekah, wakaf dan sebagainya. Terdetik hati-hati untuk buat kebaikan, maka terus laksanakan. Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran-ganjaran yang setimpal. Hari ni hari Jumaat pula, kita dah tak sabar-sabar nak sambut Ramadan. Ada perasaan-perasaan, ya Allah berdoa, ya Allah sampaikan kami dalam bulan Ramadan, sampaikan kami dalam bulan Ramadan. Ada hajat-hajat tertentu yang baik begitu, maka pastinya tidak akan terlepas daripada pantauan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang telah, yang sedang dan yang akan berlaku, semuanya di bawah pengawasan Allah. Dalam surah Yusuf ayat 21, Allah menyebut Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allahumma salli ala Muhammad. Manusia, kita, saya yang bercakap, tuan-tuan yang mendengar, bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Allah berkuasa terhadap urusannya, tapi kebanyakan manusia tak tahu. Tak tahu dalam erti kata kadang-kadang manusia buat tak tahu, masih lagi buat maksiat, masih lagi mengabaikan kebaikan, masih lagi menangguh-nangguhkan untuk buat kebaikan. Disebabkan oleh apa? Merasakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengawasi dirinya. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada ulama yang menyebut seandainya bila diri kita terdetik untuk melakukan maksiat, bila terdetik dalam hati kita untuk berbuat maksiat ataupun kita nak buat maksiat, sekurang-kurangnya kita meyakini 3 perkara. Apa yang pertama? Meyakini bahawa kita sedang diawasi oleh Allah, meyakini bahawa malaikat sedang mencatat, meyakini bahawa kematian itu sangat dekat dengan kita. Meletakkan 3 perkara ini, mati, diawasi oleh Allah, dicatat oleh malaikat, maka letakkan dalam hati kita, maka kita akan padam cepat-cepat maksiat yang kita akan lakukan. Kalau masih lagi tergamak buat maksiat, tergamak buat kesilapan, masih lagi terjerumus dalam keadaan kancah maksiat, maka cepat-cepat balik kepada Allah, istighfar kepada Allah. Kuatkan hati kita untuk balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Taala akan mencatat, Allah Taala akan tidak terlepas dari pengawasan kita. Malaikat akan mencatat perbuatan-perbuatan buruk kita, dan kematian akan datang menjengah kita bila-bila masa saja. Sebab itu yakin bahawa kematian sangat dekat dengan kita. Kita tidak akan terlepas daripada pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayat yang kita bacakan tadi, ayat 21 surah Yusuf, menegaskan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang meliputi segala sesuatu. Sama ada dilihat oleh makhluk ataupun tidak dilihat oleh makhluk. Sama ada dalam keadaan bercahaya ataupun dalam gelap. Sama ada dalam keramaian manusia ataupun sendirian. Semuanya tidak terlepas daripada penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, setiap manusia seharusnya menyerahkan diri dan menyandarkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ini pengajaran untuk saya. Kadang-kadang kita rasa kita hebat, kadang-kadang kita rasa kita kuat, kadang-kadang kita rasa kita yang petah bercakap,
kita yang hebat untuk melakukan sesuatu, kita ada kemampuan tanpa kita sandarkan kepada Allah. Kadang-kadang tak terkeluar pun kalimah insya-Allah sebab kita rasa kita kuat, kita boleh masak, kita boleh angkat barang, kita boleh pergi sekian-sekian, tanpa kita meletakkan bahawa Allah lah yang maha berkuasa, yang memberikan kekuatan kepada kita, yang memberikan kesempatan kepada kita, yang memberikan kesihatan kepada kita. Bila hidup meletakkan Allah yang utama, maka urusan dunia akan diuruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila hidup, kita meletakkan bahawa kita yang paling hebat, kita yang paling kuat, kita yang paling berkuasa, akhirnya kekecewaan yang akan merundung diri kita. Kekecewaan yang akan menyelubungi diri kita. Sebab itu letakkan Allah yang utama, kemudian dunia akan mengiringi kita. Seandainya kalau ada kecacatan, terdapat cacat celah pada bahagian-bahagian yang telah kita usahakan, masih lagi kita senang ataupun mudah untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai hamba, tugas manusia ialah bekerja dan menjalankan kewajipan baik kepada Allah maupun sesama mereka, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ikhlas menerima kehendaknya yang menentukan semua hasil upaya dan pekerjaannya. Jadi ini nilaian seorang hamba. Apa tugas seorang hamba? Tugas seorang hamba melakukan apa yang disuruh oleh tuannya. Itu basic asas kita. Kita faham bahawa hamba melakukan segala pekerjaan yang diarahkan oleh tuannya. Maka kita ada tuan, Allah Subhanahu Wa Taala, Qadir Rabbul Jalil, yang memberikan arahan, yang memantau diri kita. Mana mungkin kita seolah-olah berada di atas muka bumi Allah ni berjalan dengan penuh kesombongan. Ada hak-hak Allah yang perlu ditunai. Ada juga sesama makhluk yang perlu diberikan perhatian, yang perlu dijalankan amanah dengan baik, kewajipan-kewajipan yang perlu dijalankan dengan baik. Jadi serahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita lakukan pekerjaan kita, usahakan sehabis baik. Dia meredai sepenuhnya hasil yang diputuskan oleh Allah setelah berusaha sekuat tenaga dalam menjalankan apa yang dibebankan kepadanya. Lumrah kita tuan-tuan. Usaha kena usaha. Memang kita kata kita letakkan urusan, kita letakkan serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa sifirnya? Saat manusia sudah berusaha sedaya upaya, maka bertawakal kepada Allah. Ini juga disebutkan oleh dalam kitab Ayyuhal Walad tentang pesanan Imam Hatim Al-Asam kepada ada wasiat 8 faedah ketika Imam Hatim berguru dengan Imam Syaqi Al-Balqi. Disebutkan tentang 8 faedah, 8 wasiat tersebut. Satunya, manusia merasakan dia boleh bergantung dengan orang lain, dia boleh bergantung dengan pangkat dan jawatan, dia boleh bergantung kepada rakan-rakan, tapi dia lupa untuk bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan hakikat kehidupannya memerlukan pergantungan yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disebutkan kepada kita ni. Bila kita berusaha kuat dalam kehidupan kita, Allah berikan kepada kita kekuatan, Allah berikan kepada kita fikiran yang baik, kita boleh membaca dengan baik, kita boleh bentang kertas dengan baik, akhirnya serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang memberikan kefahaman, Allah lah yang menyuntik ilmu, Allah lah yang memberikan kekuatan untuk kita beramal. Sebab itu Nabi SAW mengajarkan kita tentang doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita nak minta pada Allah kekuatan untuk kita memperbaiki kualiti ibadah dalam kehidupan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada gunanya merisaukan atau mengkhawatirkan sesuatu yang berada di luar jangkaan kemampuan kita. Kadang-kadang manusia asyik menyesal kealpaannya atau mencela kekeliruannya. Seandainya mereka menyerahkan semuanya pada ketetapan Tuhan, mereka tentu tidak akan hanyut dalam penyesalan, kesedihan dan kebingungan. Ini disebutkan ni. Bila manusia terlampau-lampau merasakan bahawa semua atas usaha dirinya, maka kekecewaan ini yang saya sebut awal tadi ni. Kekecewaan yang akan menyelubungi dirinya. Dia rasakan kalaulah, banyak berkalau-kalau. Nanti kita akan jumpa tuan-tuan. Kalaulah aku buat macam ni, kalaulah begini, kenapalah tak begini, sikit lagi ni, sikit lagi, sayangnya lah. Tuan-tuan, ini ayat-ayat manusia. Sayangnya lah, kalau sampai awal sikit kan senang. Kalau adjust, tuan-tuan. Sedangkan bila merasakan bahawa semuanya di bawah ketetapan Allah, kita manusia, kita berusaha, tapi Allah memberikan yang terbaik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah ulama menyebutkan kepada kita, saat Allah tidak memberi, itu juga pemberian terbaik daripada Allah. Pegang kata-kata ini tuan-tuan. Bila Allah tidak memberi, itu juga tanda pemberian yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Allah tidak memberi, tetapi dengan tidak memberi itu adalah pemberian yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Mungkin dan yakin
bahawa akan ada pengganti, akan ada hikmah, akan ada jalan lain yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Maka tenangkan diri. Ya, mungkin kita sedih, mungkin kita gelisah, mungkin kita khawatir. Itu sifat manusia, tidak ada masalah. Kita tak nafikan sifat-sifat tersebut. Tapi tarik nafas seketika, nak ajar diri kita supaya redha atas ketentuan dan ketetapan. Kita tidak terlepas daripada pengawasan Allah. Sebab ramai manusia yang akhirnya melatah, menyalahkan sekian-sekian, menyalahkan dirinya, menyalahkan takdir dan sebagainya, seolah-olah merasakan bahawa Allah tidak memantau dirinya. Mula menyalahkan, kenapa aku yang kena? Kenapa aku yang sakit? Aku yang belajar kitab, yang sentiasa solat berjemaah, yang sentiasa, kenapa aku yang kena? Kenapa bukan dia? Tuan-tuan, seolah-olah kita tidak beriman ataupun tidak meyakini bahawa kita berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap orang semestinya memandang masa depan dengan penuh keyakinan dan keberanian. Imam Ali pernah bertutur, hari kematian mana yang harus aku hindari? Hari yang sudah atau yang belum ditentukan? Hari yang sudah ditentukan tidak ku khawatirkan, kerana tidak ada berupaya selamat dari apa yang sudah ditentukan. Dengan sikap seperti ini, seseorang akan menghadapi rintangan apapun dengan berani. Saya bercakap untuk diri saya, tuan-tuan. Untuk kita bersama. Bila kita ada sifat sebegini, sikap sebegini, setiap perjalanan kehidupan kita bersama dengan Allah, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Dalam perjalanan kehidupan kita, jagalah hukum-hukum, jagalah hak-hak Allah, Allah Ta'ala akan bersama kita. Bukankah banyak ayat-ayat yang mengatakan Allah sangat dekat dengan kita? Allah sangat dekat dengan kita. Nescaya kita akan banyak berdoa kepada Allah. Kita akan tidak timbul seolah-olah perasaan takut, gentar, khawatir terhadap masa depan. Ini meyakini sikap sebegini menjadikan kita merintangi semuanya dengan berani, sebab kita meyakini Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Namun apabila jiwanya hampa daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu melihat setiap masalah sebagai ombak besar yang akan menenggelamkannya, dia pasti akan menemui kegagalan dalam hidup. Dia hidup dengan hati yang dipenuhi kesedihan serta dipermainkan oleh keadaan dan prasangka. Berapa ramai manusia-manusia sebegini. Bila dihujani dengan pelbagai masalah-masalah, bukan setakat masalah-masalah yang besar, hatta masalah-masalah yang kecil sekalipun. Bila terlampau banyak sangat masalah dalam kehidupan, berapa ramai manusia-manusia yang akhirnya mati sebelum mati. Akhirnya zikir di mulutnya habislah. Matilah aku, matilah aku. Sedangkan dia belum mati lagi. Sedangkan dia di bawah pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala akan sediakan kepadanya jalan yang lebih hebat. Tetapi kerusingan hidupnya, keresahan hidupnya, sentiasa berzikir tentang perkara-perkara yang tidak baik, meninggalkan terus syariat Allah Subhanahu Wa Taala, mula menyalahkan takdir. Ini yang menjadi permasalahan dalam kehidupan kita. Ayuh sama-sama tuan-tuan, kita ambil semangat malam ini. Sepenuh hari Jumaat ni, dalam bulan Syaban ni, kita nak masuk Ramadan nanti, kita akan berhadapan dengan bulan Ramadan nanti. Semangatkan diri kita. Ayo semangatkan diri kita. Allah tahu keadaan diri kita. Allah tahu kesakitan kita. Allah tahu kesempitan kita. Allah tahu kesusahan kita. Kita tidak terlepas daripada pengawasan Allah. Balik kepada Allah. Istighfar banyak-banyak kepada Allah. Mohon keampunan kepada Allah. Moga dengan keampunan yang Allah Ta'ala berikan, akan banyak jalan keluar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana mendepani ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala? Kata Syekh Muhammad Ghazali kepada kita, bersandar pada takdir, bukan dalam pengertian Jabariyah, iaitu golongan yang berlebih-lebih dalam masalah takdir hingga menganggap bahawa manusia tidak memiliki kehendak atau pilihan untuk berbuat dan semua perbuatan manusia dipaksa oleh Allah. Kita bukan golongan Jabariyah. Golongan Jabariyah seolah-olah mengatakan kita tak ada hak apa-apa. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Bukan begitu. Itu golongan Jabariyah. Tapi dapat melahirkan ketabahan dalam menghadapi realiti hari ini dan esok, dan membuat hidup yang pahit menjadi manis, dan membuat seorang mampu tersenyum meskipun diri dan hartanya terkena musibah. Ini bagi manusia yang beriman. Kita tahu kita dah berusaha sehabis baik, tapi andainya Allah Ta'ala masih lagi berikan sebaliknya, maka kita tahu dalam kepahitan ada kemanisannya, dalam kesusahan ada kesenangannya. Inna ma'al usri yusra. Setiap yang susah akan disusuli dengan kesenangan. Tapi tak pernah senang, Ustaz. Asyik susah je. Yakin dan yakin, Allah Ta'ala tidak pernah membebankan kita. Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak pernah membebankan kita. Ini bagaimana kita berhadapan dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam surah Taubah ayat 51 hingga 52, Allah menyebut, katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami.
Dialah pelindung kami. Tengok Allah pujuk kita. Dialah pelindung kami. Dan hanya kepadanya orang mukmin itu bertawakal. Katakanlah, tidak ada yang engkau tunggu-tunggu kecuali salah satu daripada dua kebaikan. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat kepada kita. Ini yang disebutkan dua kebaikan dalam ayat di atas, menang dalam peperangan atau mati terhormat tanpa penyesalan. Bukankah slogan yang selalu kita dengar, hidup mulia atau mati sebagai syuhada? Pilih tuan-tuan. Hidup mulia atau mati sebagai syuhada. Dua-duanya bagus. Kita pun letakkan moto dalam kehidupan kita. Kita nak hidup sebagai orang yang mulia ataupun kita terkorban di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin zaman sekarang kita tak berperang angkat senjata dan sebagainya, tapi berperang melawan hawa nafsu kita. Menundukkan hawa nafsu kita yang nakkan pelbagai, yang mula meminta pelbagai perkara-perkara yang menyebabkan kita semakin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Peperangan melawan hawa nafsu. Biar hidup kita mulia atau mati kita menentang hawa nafsu, mati kita sebagai syuhada. Akhirnya kita memilih untuk hidup dalam keadaan yang baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua-duanya akan mendapat jaminan balasan kebaikan di sisi Allah. Itulah dua kebaikan yang menunggu orang beriman dan berserah diri kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sementara orang yang tidak beragama, baik dia mendapat kemenangan atau kekalahan, bukan dua kebaikan yang menunggu, tapi salah satu daripada dua keburukan. Iaitu apa? Penderitaan dunia atau penderitaan di akhirat. Tapi kalau manusia sebaliknya, bila di dunia dah mula melatah-latah, bila di dunia mula menyalahkan takdir, bila di dunia mula menyalahkan ketetapan Allah, akhirnya dia akan dapat keburukan. Sama ada keburukan itu di dunia ataupun keburukan itu di akhirat. Tuan-tuan, kita buat pilihan tuan-tuan. Biarlah hidup kita ni syaqiyun fi dunya, sa'idun fil akhirah. Celaka seolah-olah merana kita di dunia ini, tapi bahagia kita di akhirat kelak. Mengharapkan begitu. Seandainya Allah uji kita dengan kesenangan dunia, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan sampai ke akhirat kita bahagia. Sebab ada manusia yang diuji dengan kesenangan, ada juga manusia yang diuji dengan kesusahan, kepayahan, kesempitan dan sebagainya. Dalam surah At-Taubah juga, sambungan daripada ayat tadi, ayat 53, Allah menyebut, dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahawa Allah akan menimpakan azab padamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami, maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu. Demikianlah seharusnya sikap seorang mukmin di hadapan takdir. Dia menerima ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala seraya tetap bersikap semangat tanpa dicampuri keraguan dan sikap pesimis. Apa maksud pesimis, tuan-tuan? Lawan kepada optimis. Ini nak ajar dalam diri kita ni. Tuan-tuan boleh baca buku satu karya Indonesia, The Power of Optimist. Bagaimana manusia yang mengajar hidupnya untuk sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap perjalanan, ketetapan, keadaan ada positif dalam kehidupannya. Merasakan bahawa dia kena buat sesuatu ni bila dah usaha yang terbaik, dia tahu Allah Ta'ala sentiasa dalam urusan-urusan. Allah Ta'ala sentiasa mengiringi dalam setiap pencampuran urusannya. Maka hidupnya akan tenang memikirkan bahawa perjalanan kehidupannya bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya, ramai orang tidak mengetahui kebenaran ini, malah mengingkarinya. Mereka bekerja sambil memikul beban duka berpanjangan. Mereka bukan saja mengeluh akibat musibah yang telah menimpa, tetapi juga khawatir musibah belum terjadi. Mereka juga cemas dan yakin bahawa musibah pasti akan menimpa diri mereka pada hari akan datang. Sedangkan semuanya di bawah ketetapan Allah. Tetapi kenapa manusia masih lagi dalam keadaan kerisauan, gundah, gulana dan sebagainya, memikirkan dia seolah-olah dia rasa dia akan ditimpa bencana. Dia rasa seolah-olah dia akan diuji oleh Allah seteruk mungkin. Sedangkan Allah Ta'ala Maha mengetahui hakikat kehidupannya. Kenapa membiarkan? Ini yang disebutkan pada awal-awal kitab kita dulu ni. Manusia yang merasakan bahawa masa depannya akan diliputi dengan pelbagai masalah, akhirnya dia akan diuji dengan kerunsingan, dengan keresahan yang tidak berpenghujung. Akhirnya tidak memanfaatkan waktu sekarang yang sepatutnya dia merancang untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hakikatnya untuk diri kita nak ajar dan nak latih diri kita jadi mukmin yang baik, mukmin yang hebat, mukmin yang dapat merancang dengan baik kehidupan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khawatir dan cemas berkumpul menjadi satu dalam fikiran dan dada mereka. Khawatir dan cemas memikirkan masa depan ni. Hidup mereka pun penuh dibayangi kematian dan kebinasaan. Mereka selalu merasa bahawa akan ditimpa musibah dari sini dan bencana dari sana. Rasa semua tak kena ni. Akibat
bila tidak merasakan bahawa semuanya ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, merasakan seolah-olah usahanya kalau dibuat sebegini akan ada sebegini, tetapi tidak merasakan bahawa tidak menyerahkan takdir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dale Carnegie mengatakan, ramai orang dewasa yang rasa takutnya sama banyak seperti rasa takut anak kecil. Allahu Akbar. Tengok. Bila orang barat mengatakan kepada kita, ramai orang dewasa yang rasa takutnya sama banyak seperti rasa takut anak kecil. Padahal, kita berupaya menyingkirkan 90% rasa takut dan cemas seandainya kita sanggup mengendalikan fikiran dan melihat kenyataan secara jernih. Ini teori barat. Kalau kita nak ambil dengan teori agama kita, akhirnya kita menyedari, kalau kita cuba duduk seketika memikirkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita, ketetapan Allah Taala sangat cantik, maka bukankah ini dapat menyingkirkan perasaan ketakutan dan kecemasan tadi ni? Saya guna istilah kecemasan, tuan. Jika itu dilakukan, kita pasti akan mendapati bahawa tidak ada sesuatu pun yang mesti ditakutkan ataupun dicemaskan. Teori barat dah menyebutkan kepada kita. Kemudian dibawa berbagai contoh dalam syarikat, syarikat insurans yang terkenal mendapat untung jutaan pound sterling daripada usaha mengeksploitasi rasa takut manusia terhadap pelbagai peristiwa buruk yang belum terjadi. Ini perusahaan ini menjamin apabila bencana-bencana manusia khawatir dan yang membuat mereka cemas tidak akan pernah terjadi dan menimpa mereka. Hakikatnya, bisnes seperti ini tidak dinamakan suatu pertaruhan, tetapi insurans. Perusahaan ini sudah berjalan dengan sukses selama 2 abad dan selama tabiat manusia belum berubah, perusahaan-perusahaan seperti itu akan terus menuai hasilnya hingga 5 abad mendatang. Kelak pelbagai jenis insurans akan muncul dan tetap menggapai kejayaan sebab sebahagian besar kejadian buruk yang dicemaskan manusia tidak benar-benar berlaku. Tengok, apa kadang-kadang yang ditanamkan dalam perasaan manusia itu seolah-olah tidak yakin kepada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi merancang, ya, kita kena merancang untuk seandainya sekian kita rancang, maka kita lakukan persiapan demi persiapan. Tapi hidup yang diliputi dengan kegelisahan, kerisauan tanpa melakukan apa-apa perancangan, ini yang menjadi kesalahan. Allahumma salli ala Muhammad. Rasa cemas atau masa depan yang belum pasti dan kekhawatiran mengalami kerugian besar akibat beban masa depan yang dicemaskan itu ialah kunci penting kejayaan pelbagai syarikat insurans yang meliputi semua aspek kehidupan manusia. Perbezaan antara apa yang benar-benar terjadi dan apa yang dijangkakan akan terjadi ini membuat perusahaan-perusahaan itu mampu meraih keuntungan berlimpah. Mereka berjaya memanfaatkan rasa cemas manusia atas musibah yang mereka menimpa diri dan harta benda mereka. Ini diberi contoh bila syarikat insurans akhirnya mengeksploitasi perasaan-perasaan manusia ini apabila cuba menakut-nakutkan manusia dan sebagainya. Tuan-tuan, ini jangan salah faham tentang takaful dan sebagainya ni. Tapi seandainya buat perancangan, hibah dan sebagainya, silakan, tidak ada masalah. Itu perancangan-perancangan yang baik. Tapi andainya manusia menakut-nakutkan ataupun hidup dalam kegelisahan tanpa melakukan apa persiapan, ini yang menjadi kesalahan dalam agama kita. Sebab itu disebutkan juga orang barat cuba menyembuhkan rasa takut berlebihan, fobia ini, dengan memaparkan data statistik tentang kecelakaan darat, laut yang terjadi. Cara seperti ini menurut pendapat saya pasti tidak akan menyentuh akar masalah kerana hati kebanyakan manusia masih kosong daripada iman. Maksudnya kena dua-dua. Kalau kita buat takaful dan sebagainya, tidak ada masalah. Yang penting ada elemen-elemen keimanan juga perlu ditanam di situ. Bagaimana pergantungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat, tak ada masalah. Kita ada insurans, ada takaful kita ada hibah kita, silakan, tidak ada masalah. Perancangan-perancangan untuk seandainya berlaku sekian-sekian. Tapi perlu dipasakkan juga keimanan. Kita bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Peradaban moden memiliki catatan sejarah yang buruk berkenaan hubungannya dengan Tuhan. Maka wajar jika kebanyakan manusia moden memiliki keimanan yang lemah terhadap Tuhan. Tidak menghairankan pula jika kemudian peradaban moden mengubati penyakit yang dideritainya dengan ubat berkualiti buruk, iaitu dengan pertaruhan yang disebut insurans ini. Di sini saya mengajak anda untuk mempersiapkan masa depan dan merancang plan tambahan bagi menghadapi setiap musibah yang terjadi. Tapi saya menolak pemberian bayaran ganti rugi atas kekhawatiran dan rasa takut berlebihan akibat lemahnya iman. Ini yang saya sebut tadi ni. Tidak salah untuk buat perancangan, kita ada takaful, kita ada hibah dan sebagainya, tidak ada salah. Tapi perlu ditambah, ada nilai tambahnya, iaitu bagaimana hubungan keimanan yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Syekh Muhammad Ghazali sebut juga kepada kita satu kisah benar seorang ahli perniagaan yang bernama Grant, yang terbiasa menghukum dirinya dengan pemikiran seperti itu. Kemudian disebutkan tentang, saya tak berhajat lah tuan-tuan untuk membaca kisahnya, tapi lebih kurang sama bagaimana perasaan
diselubungi dengan keresahan, ketakutan pada masa akan datang, jika tidak ditambah dengan nilai keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan menyebabkan manusia itu seolah-olah mati sebelum mati, sebagaimana yang saya sebut tadi ni. Ini yang disebutkan kepada kita. Sesuatu yang dicampuri kebimbangan dan keraguan tidak akan pernah kukuh. Seseorang yang pesimis akan selalu hanyut oleh khayalan yang menghantui dirinya sendiri. Hidup bila negatif, pesimis, tidak nampak jalan keluar terhadap diri sendiri, menyalahkan takdirnya, akan menyebabkan dia seolah-olah hidup dalam khayalan. Selama dirinya dikuasai iman yang lemah, selama itu pula dia akan selalu cemas dan merasa yakin bahawa kejadian buruk akan menimpanya. Jiwanya tidak akan pernah tenang. Dia hanya akan dapat merasakan ketenangan jika memiliki iman yang kuat, ikhlas menerima ketetapan Allah dan redha atas semua ketentuannya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil manfaat. Ini mungkin salah satu jalannya, tapi bukan satu-satunya. Ini salah satu jalannya. Mungkin ada perasaan gelisah, ketakutan dan sebagainya dalam kehidupan kita. Salah satu jalannya adalah untuk kita tambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selesaikan mungkin dengan keluarga kita, dapat berjumpa dengan kawan-kawan, rehat seketika, ambil masa untuk memikirkan. Semua ini saling melengkapi untuk menjadikan manusia yang sehat pada pemikirannya. Semuanya saling berkait. Jika itu dilakukan, dia akan mendapat ataupun menerima walau kemungkinan terburuk berlaku sebagai ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang pasti terjadi dan tidak dapat dihindari. Inilah sesungguhnya pesan Islam. Nabi SAW bersabda, seorang hamba tidak dikatakan mukmin sejati sehingga mengimani takdir yang baik dan buruk, dan sehingga meyakini bahawa apa yang ditakdirkan akan menimpanya pasti tidak akan luput daripadanya, dan apa yang ditakdirkan luput daripadanya pasti tidak akan menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Dan perasaan seperti ini dapat memberikan kedamaian jiwa dan mengusir beban fikiran yang berat. Sebab itu Nabi SAW bersabda juga dalam hadis Tirmizi, termasuk kebahagiaan manusia yang ialah ikhlas kepada apa yang sudah Allah tentukan baginya, dan termasuk kesengsaraan ialah tidak mahu meminta petunjuk kepada Allah dan membenci apa yang sudah Allah tentukan baginya. Maka ajar kita hari ini sekurang-kurangnya, tuan-tuan, mengajar diri kita untuk melihat bahawa setiap yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu perlu kita terima dengan baik, dan meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita sebaik-baiknya. Dan saat Allah Subhanahu Wa Taala mungkin memberikan kepada kita perkara yang kita tidak suka, jangan terlampau membenci. Kerana bila kita bencikan kepada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita khawatir kesengsaraan dalam kehidupan kita, sebab kita tidak nampak hikmah-hikmahnya. Kadang yang baik ataupun yang kita rasa baik bagi diri kita, tapi belum tentu baik bagi diri kita. Kadang ini disebut dalam surah Baqarah, asa antakrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Kita rasa benda tu baik bagi diri kita, tapi sebenarnya tidak baik. Kita rasa benda tu tidak baik dalam diri kita, tapi sebenarnya itu yang terbaik dalam diri kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui, Allah Taala yang memberikan kepada kita kekuatan, maka kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali, tuan-tuan, bagaimana yang disebut antara berserah dan pasrah? Apa maksud antara berserah dan pasrah? Sekali lagi, kita harus memastikan bahawa sikap berserah dan tawakal dimulakan pada hal-hal yang berada di luar kehendak dan pilihan manusia. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh dijadikan alasan kerana kita memiliki pilihan sama ada untuk bertindak atau berdiam diri. Tuan-tuan, apabila kita sudah mengerahkan segenap upaya dan kekuatan secara maksimum, maka serahkan semuanya kepada Sang Maha Mengatur. Kita tidak perlu lagi cemas dan was-was. Anehnya, sebahagian mukmin memilih bersikap pasrah, tidak peduli, berdiam diri dan tidak mahu berusaha apa-apa, berdalih dengan mengatakan bahawa sikap itu merupakan manifestasi tawakal dan berserah pada Allah. Berserah maksudnya apa? Setelah kita berusaha sedaya mungkin. Pasrah ni tak buat apa-apa. Itu mudah faham. Berserah ni setelah kita berusaha dengan persiapan kita, berusaha dengan kajian kita, berusaha dengan kekuatan yang Allah Ta'ala berikan. Setelah berusaha, maka serahkan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang terbaik. Tapi bukan pasrah. Pasrah ni apa? Pasrah tak buat apa-apa. Tak apalah, biarlah Allah tentukan. Itu pasrah. Akhirnya kita tidak boleh bersikap dengan sikap sebegitu. Sikap seperti itu, sikap seperti ini menggambarkan kedungunan ataupun kekufuran sikap orang yang tidak berakal dan tidak beriman. Seorang penyair Arab bertutur, bekerja mencari rezeki, sedang rezeki sudah dibahagikan, ialah kezaliman. Ingatlah, kezaliman seseorang akan menyerangnya dari pelbagai arah. Ucapan penyair ini benar-benar omong kosong yang tidak bererti.
antara pengusaha Amerika yang tidak boleh tidur kerana mencemaskan rezeki. Khawatir jika jambatan yang dilalui kenderaan pengangkutannya roboh sehingga barang dagangannya tidak sampai ke tangan pelanggan tepat pada waktunya. Di sisi lain, penyair Arab di atas memilih tenggelam dalam tidurnya, tidak mahu bekerja keras mencari rezeki kerana menganggap rezeki sudah ditentukan dan dibahagikan. Ini konsep rezeki, tuan-tuan. Jangan salah faham. Sebilangan manusia yang hanya menyerahkan takdirnya, menyerahkan biarlah nanti Allah, bukan kerana rezeki Allah dah tetapkan, akhirnya dia tak buat apa-apa. Salah konsep tersebut. Tapi bagi manusia, usaha kena lakukan, berusaha sedaya mungkin untuk buat yang terbaik, nescaya Allah Ta'ala yang akan memberi kesan ataupun outputnya. Jalan tengah antara dua sisi bertentangan itu adalah melakukan apa yang mampu kita lakukan dengan membuang segala bentuk kegelisahan dari dalam hati kita, kemudian meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menghendaki selain kebaikan. Yakinlah dalam diri kita. Ini yang disebut awal tadi, tuan-tuan. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa bersama dengan kita, sentiasa bersama dalam perjalanan hidup kita, tidak pernah terlepas daripada mengawasi diri kita, datanglah apa jua perkara yang kita rasa mungkin tak baik bagi kita, bila bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita akan mudah tenang. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam perjalanan bersama-sama dengan kita, maka kita akan mudah untuk mencapai redha dan tenang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis-hadis tentang takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala seharusnya menjadi ubat mujarab bagi kegelisahan dan kekhawatiran, bukan menjadi dalil untuk bersikap malas dan pasrah menerima nasib tanpa usaha. Betul? Apabila kita baca hadis-hadis Nabi SAW berkaitan takdir dan sebagainya, ia bukan sekadar kita kata untuk kita berlepas tangan untuk berusaha, bukan. Tapi hadis-hadis berkaitan dengan takdir, ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semuanya hadis-hadis ini sebagai satu motivasi, satu ubat yang mujarab untuk menenangkan diri kita saat kita berusaha. Kalau kita dapat sebaliknya, ataupun kita berusaha, kita dapat apa yang kita usahakan, maka ini ubat yang menenangkan untuk kita berbalik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan tidak terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya kira kita berhenti di situ dahulu, supaya mudah-mudahan pada minggu hadapan, insya-Allah panjang umur ada kesempatan, kita akan cuba melihat tentang takdir seharusnya menenangkan. Takdir seharusnya menenangkan. Apa yang Syekh Muhammad Ghazali nak sebutkan kepada kita, kalau kita berupaya memahami konsep takdir, seharusnya perkara itu menenangkan hati kita. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kesempatan kepada kita, memanjangkan umur kita untuk kita terus melakukan kebaikan ataupun untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan waktu yang kita ada, tuan-tuan dan puan, kita baru saja masuk hari Jumaat, maka manfaatkan Jumaat kali ini. Banyakkan berselawat kepada junjungan Nabi SAW, lazimi infak, sedekah, wakaf dan sebagainya. Buat baik sehabis baik, tuan-tuan. Usaha untuk menghabiskan kahfi. Mungkin ada yang dah baca Yasin, boleh baca Yasin, baca kahfi dan sebagainya. Lakukan apa jua amal sunat dalam hari Jumaat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala redha dengan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kebaikan dalam kehidupan kita yang bersifat sementara ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian tuan-tuan dan puan yang terus berkongsi, share dan sebagainya Kubak Center ni. Ampun maaf segala khilaf dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kebaikan kepada saya, pada tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhiri dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.